Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan kerajaan serta rakyat Republik Filipina bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-127 negara tersebut. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, Kerajaan dan Rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan Russia Day. Hubungan dua hala Persekutuan Rusia dengan negara Brunei Darussalam berkembang dengan semangat saling menghormati dan penglibatan yang membina. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena sambutan Russia Day. Majlis berlangsung malam tadi di Gadong. Hadir mewakili kerajaan Kebah Dulia Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Dalam ucapan, Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov juga menyatakan Persekutuan Rusia dan negara Brunei Darussalam mengekalkan penyelarasan rapat dalam institusi antarabangsa dengan kedua-dua negara sering berkongsi pandangan sama tentang cabaran global dan prinsip mengenai hubungan antarabangsa. Lebih 70 jenis hidangan dari Republik Singapura diketengahkan semasa Pesta Makanan Singapura di Restoran Anjong Saujana, lapangan terbang antarabangsa Brunei. Pesta tersebut menjadi wadah dalam mengukuhkan hubungan rakyat antara rakyat kedua-dua buah negara. Dikendalikan oleh Kulinari Diraja Brunei RBC dengan sokongan Suruhanjaya Tinggi Singapura dan Pelancongan Singapura. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruh Jaya-Tinggi Republik Singapura ke negara ini. Pesta berlangsung sehingga 29 Jun ini. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara menerima sumbangan beberapa buah buku daripada Suruhanjaya Tinggi Republik Islam Pakistan di negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan sumbangan diadakan di perpustakaan berkenaan. Penyampaian buku-buku berkenaan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Jan Bashan, Pesuruh Jaya-Tinggi Republik Islam Pakistan ke negara ini, kepada Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, selaku pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan perasmian Sudut Bacaan Tamadun Lembah Indus.
Orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati, tidak mudah terpedaya dan mempercayai maklumat yang disebarkan melalui aplikasi sosial tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Ia berikutan satu akaun di aplikasi TikTok dengan akaun nama @skn.gov.brunei7 yang menggunakan logo rasmi Sistem Kebajikan Negara SKN sebagai gambar profil TikTok telah memaknai maklumat palsu mengenai pendaftaran serta kelayakan untuk mendapatkan bantuan khas SKN. Jabatan Pembangunan Masyarakat dalam siaran medianya memaklumkan kepada orang ramai bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar dan jabatan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan akaun terbabit dan tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti yang disebarkan. Orang ramai juga digesa untuk tidak mengongsikan butiran peribadi kepada pihak tertentu yang belum dipastikan kesahihannya. Jabatan berkenaan sangat memandang serius terhadap isu penyalahgunaan logo jabatan dan perkara itu juga telah dilaporkan kepada pihak berkuasa. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, palsu dan direka semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34 boleh dipenjarakan 3 tahun atau denda RM3,000 atau kedua-duanya sekali. Maklumat lanjut hubungi talian kebajikan 141. Sementara itu, Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD memberi peringatan kepada orang ramai mengenai laporan panggilan telefon yang diragui membabitkan para pelanggan bank berkenaan. Panggilan tersebut dibuat oleh individu yang mendakwa merupakan wakil kepada bank berkenaan dengan tujuan mendapatkan maklumat perbankan peribadi para pelanggan. Menurut laporan yang diterima BIBD, pemanggil mendakwa terdapat transaksi yang diragui menggunakan akaun atau kad kredit pelanggan dan mereka kemudian cuba mendapatkan maklumat peribadi seperti kata laluan yang berpura-pura diperlukan bagi tujuan pengesahan atau keselamatan. BIBD menggesa para pelanggannya dan orang ramai untuk sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan seumpamanya dan tidak memberikan sebarang maklumat peribadi. Jika pelanggan mendapati telah ditipu, sila laporkan kepada pihak pasukan polis Diraja Brunei. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam secara am pada masa ini berada di dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga bulan September 2025. Ribut tropika Wu-Tip dikesan di kawasan Laut Cina Selatan yang terletak 1,360 km jauh dari negara ini. Ribut tropika tersebut diramalkan bergerak ke arah barat laut dan menjauhi negara. Ramalan Keran Cuaca Negara, ribut berkenaan dijangka secara tidak langsung mempengaruhi keadaan cuaca negara. Keadaan sedikit berangin dijangka berlaku pada beberapa hari akan datang dengan hujan berangin kencang atau hujan berpetir berpotensi berlaku, terutamanya di kawasan laut dan pesisiran negara. Jabatan Kaji Cuaca menasihati orang ramai untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini hubungi Prama Cuaca yang bertugas dan layari laman sosial Jabatan Kaji Cuaca. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita lainnya. Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini.
Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda Auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika Auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan Auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda Auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Auda lebih memahami cuaca. Persidangan kebangsaan pertama bagi orang kelainan upaya di negara Brunei Darussalam yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas berakhir dengan majlis penutupan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Resolusi persidangan diserahkan kepada Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara resolusi persidangan mengiktiraf hak orang kelainan upaya selaras dengan Konvensyen mengenai hak orang kurang upaya dan Pelan Induk Pemerkasaan ASEAN 2025 meskipun terdapatnya cabaran, stigma, kekurangan data dan halangan dalam pendidikan serta pekerjaan. Hibiscus EP Brunei BV, anak syarikat Hibiscus Petroleum Berhad mengadakan sesi kongsi sama bersama pihak berkepentingan. Sesi berlangsung di Spark Sungai Liang. Antara yang menghadiri sesi tersebut, pihak berkepentingan daripada pihak berkuasa kerajaan, pejabat daerah Belait, penduduk kampung Lumut Liang dan ketua kampung. Sesi berkenaan diadakan bertujuan mengukuhkan hubungan dengan pihak berkepentingan dengan mengongsikan profil syarikat, komitmen HSE dan pelan operasi yang akan datang. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam buat julung kalinya dinobatkan sebagai penerima Anugerah Perak, anugerah tertinggi Labaitum dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Majlis Penutupan Musim Haji 1446-2025 baru-baru ini. Anugerah adalah sebagai pengiktirafan atas kecemerlangan pengurusan haji dalam pelbagai aspek, antaranya perancangan pengurusan haji, penjagaan kesihatan jemaah haji dan bimbingan haji yang memenuhi kehendak yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan kepatuhan terhadap peraturan serta ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Anugerah diterima oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Penolong Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Sebahagian jemaah haji negara mula meninggalkan kota suci Mekah menuju Jeddah selepas sempurna melaksanakan ibadah haji. Rombongan tersebut merupakan jemaah yang mengikuti pakej Dar El Ehsan, Straits Central Agencies dan At-Taqwa Travel and Tours yang bertolak pada sebelah pagi. Manakala sebahagian jemaah Al-Hijrah Travel and Tours pula bertolak pada sebelah tengah hari. Hadir bagi mengucapkan selamat bertolak, Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Penolong Pengarah Urusan Haji, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi.
Jemaah haji akan berada di Kota Jeddah sebelum pulang ke tanah air yang dijadualkan bermula esok. Ibadah haji mendidik jemaah untuk menanamkan sifat sabar dan istiqamah dalam melaksanakan amal ibadat. Menurut Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, pengalaman melaksanakan ibadah haji akan terpahat dalam ingatan untuk menjadi pedoman dalam mengharungi kehidupan. Pihak-pihak berwajib seperti pengurusan haji, pengurusan syarikat-syarikat dan pengurusan kesihatan banyak membantu kami. Satu kemah tu, kita merasai Ketannya tu macam satu family lah. Ya Allah, itulah di mana Ketannya jatuh orang itu, tapi semua baik. Walau dengan apapun harta di dunia ni rasanya ini ternilai dengan anugerah yang Allah berikan ini. Lain orangnya, lain bangsa, lain background, lain semuanya lah. So banyak bersabar dan banyak bermusahabah diri. Semasa berada di Makkah, kita ni terpaksa menjaga-jaga kesihatan dan seterusnya sebab terlalu panas. Kalau boleh, di masa yang akan datang ni, kalau boleh dengan segeranya lagi membawa anak-anak saya kemarilah untuk naik haji lagi. Tabung Amanah Pekerja TAP menerima kunjungan delegasi dari Nancy Group of AIA Singapore Private Limited. Lawatan antaranya bertujuan memperoleh kefahaman yang lebih mendalam mengenai skim persaraan kebangsaan SPK. Semasa sesi lawatan, wakil TAP memberikan taklimat mengenai manfaat dan visi jangka panjang SPK dalam menyokong kesejahteraan persaraan rakyat di negara ini. Juga diadakan sesi soal jawab. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2025, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dan Imagine Sendirian Berhad akan menganjurkan kempen derma darah secara besar-besaran. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen tersebut bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Kempen derma darah diadakan hari ini 12 Jun dan Sabtu 14 Jun bermula pukul 8 hingga 11 pagi dan 1 hingga 3 petang di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan pendermaan darah di Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha adalah ditutup semasa hari kempen derma darah diadakan. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard adalah sangat digalakkan. Kerja-kerja penyucian tangki Kilanas akan dilaksanakan malam ini bermula 8.30 malam. Sebahagian kawasan berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Antara kawasan terlibat Kampung Bengkurong, Kampung Sinarubai, Tasik Meratun, Bunut, Madewa, Telanai, Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Melaut Kilanas, kawasan Ban, Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Sengkurong, Pasai 1 dan 2, Jalan Mulaut, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lempaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan bekalan air, hubungi talian Darussalam 123.